أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Jadi alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih lagi berada dalam 10 hari yang awal Zulhijjah. Tuan-tuan masih lagi kekal bersama program My Quran Time, baca, faham, amal. Moga dengan usaha tuan-tuan ini, di mana tuan-tuan bersabar dalam menuntut ilmu, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan diberikan cahaya untuk kita di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada hari ini juga saya ditemani oleh seorang yang juga tidak asing lagi di kacamata TV, iaitu Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Ahlan, khairalukum. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Khabar atas ya? Saya alhamdulillah. Macam mana hari ni, ada batuk-batuk ke apa Ustaz? Ya, hari ni macam ada batuk-batuk sikit. Allah, macam tu. Tapi saya tak risau hari ni. Sebab mungkin sudah penonton pun nak tahu, Dr. Muhammad Arif Musa juga seorang yang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran dengan baik, masya-Allah. Cepat sangat pas batonnya tu Ustaz. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah, apa-apa pun saya sangat bersyukur kerana betul. Ditemani oleh seorang qari yang insya-Allah akan melantunkan bacaannya dengan lagu-lagu yang insya-Allah orang kata apa, menenangkan hati kita. Ya. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan, kita buka majlis kita ini dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidna ilma. InsyaAllah pada hari ini kita akan mentadabbur ayat daripada halaman yang ke-539. Jadi tuan-tuan boleh bukalah halaman 539 surah Al-Hadid. Ya. Kerana pada hari semalam kita telah pun mentadabbur halaman 538. Jadi hari ini adalah kesinambungannya. Dan sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengupas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat ini, kita nak minta daripada Al-Fadil Ustaz untuk membaca terlebih dahulu, ataupun sebelum itu minta maaf, mungkin kita lihat dahulu kepada sinopsis yang kumpulan ayat yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Jadi halaman yang ke-39 pada ayat yang ke-12 ya, akan dibincangkan mengenai keadaan orang mukmin diberi cahaya pada hari kiamat. Kemudian ayat 13 ke 15 kita akan membincangkan mengenai keadaan orang munafik pada hari kiamat. Kemudian kumpulan ayat yang terakhir, iaitu daripada ayat 16 ke 18, kita akan membincangkan tentang dorongan untuk khusyuk dan larangan meniru ahli kitab. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sekali lagi saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Tarmizi untuk membaca daripada ayat 12 sehinggalah ayat 15. Falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah Fadil Dr. Muhammad Arif Musa
selaku hos dan juga pentadabbur kita pada hari ini. Alhamdulillah penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada surah Al-Hadid. Sudah pasti penonton-penonton kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang surah Al-Hadid, maksudnya, dan juga muka surat 539 ini juga cantik, ada perkataan cahaya daripada orang beriman, mukmin dan mukminat, bagaimanakah keadaan itu berlaku. Dan kita pun sentiasa juga diajar satu doa Ustaz Doktor, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, dalam surah apa nama ni, At-Tahrim. Wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnalah buat kami cahaya kami. Mungkin kita nak faham apakah yang maksud dengan cahaya tu, Doktor, insya-Allah. Tapi saya nak baca dulu ayat 12 hingga 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di depan dan di sisi kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itu kemenangan yang agung. Ayat ini tuan-tuan membincangkan ataupun menggambarkan kepada kita satu situasi yang akan berlaku pada hari kiamat, di mana
akan sampai satu masa di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kegelapan ke atas kesemua makhluk. Dan perkara ini berlaku selepas kita semua telah dibahagikan mengikut golongan-golongan. Di mana orang yang beriman bersama dengan orang yang beriman, orang yang kafir bersama dengan orang yang kafir. Dan setiap orang yang beriman pula akan mengikut panji-panji nabi-nabi mereka. Ya Ustaz? Ya. Kalau ibarat kata kita umat Nabi Nuh akan pergi kepada Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim akan pergi ke Nabi Ibrahim. Dan kita alhamdulillah berbangga, umat kepada Nabi yang teragung, ya Ustaz. Di mana kita insya-Allah kita doa kita akan bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Kan? Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa ketika mana berlaku kegelapan, maka pada ketika itu hanya orang-orang beriman sahaja yang mendapat cahaya, Ustaz. Allah. Dan dikatakan oleh para ulama mufassirin yang mana cahaya ini akan menerangi jalan mereka. Kerana ketika itu semua gelap dan kita pula hendak melalui titian sirat. Jadi ketika itu yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu akan bergerak daripada depan mereka dan ia datang daripada sebelah kanan. Jadi menunjukkan bahawa orang beriman kita akan melalui titian sirat insya-Allah dengan cahaya yang penuh. Dan cahaya itu mengikut kata ulama tafsir dia berbeza antara orang ke orang yang lain. Ada setengah orang cahaya dia akan sebesar gunung, Ustaz. Ya. Sebesar gunung. Cahaya akan sebesar gunung. Ada setengah orang pula cahaya dia hanya akan sebesar orang, iaitu sebesar manusia. Kan, yang akan menerangi. Yang penting boleh nampak. Kan? Kemudian dikatakan juga kepada orang-orang yang beriman, busyrakumul yaum, iaitu hari ini hari yang gembira untuk kamu. Kenapa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kerana kamu akan memperoleh syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kamu akan kekal di dalamnya khalidina fiha. Zalika huwal fawzul azim. Demikian itulah kemenangan yang agung. Saya suka dengan ayat ni, kemenangan yang agung. Kerana tuan-tuan, kemenangan yang kita dapat atas dunia ini hanyalah sementara. Kadang-kadang kemenangan yang kita dapat hari ini, keesokannya akan menjadi kegagalan. Tetapi kemenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini adalah satu kemenangan yang akan berkekalan. Ia akan kemenangan yang tiada lagi di sebaliknya kegagalan. Pada hari itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat yang ke-13, tuan-tuan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Ya. Di mana pada hari-hari itu orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kerana ada golongan selain daripada orang Islam, orang yang beriman, orang kafir, ada golongan yang kat tengah-tengah ni. Tak adalah tengah mana pun, Ustaz. Sebenarnya di dunia je dinampak seolah-olah di tengah, tetapi sebenarnya dia bersama dengan golongan-golongan kufar. Yang mana golongan ini dikatakan mereka mengata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Kerana apa? Kerana orang-orang munafik, mereka tiada lagi sebarang cahaya di akhirat. Walaupun di atas dunia mereka berlakon seolah-olah mereka adalah orang Islam, mereka beramal dengan amalan orang Islam, tetapi segala amalan mereka itu kosong belaka, tiada sebarang keikhlasan walau sedikit pun. Bahkan amalan mereka dibuat hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahawa mereka adalah orang Islam. Jadi pada ketika itu, di hari kiamat, dalam keadaan yang gelap, di mana hanya orang-orang yang beriman yang mempunyai cahaya, maka orang-orang munafik ingin meminta sedikit cahaya tersebut. Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil sedikit cahaya daripada kamu. Maka ketika itu berkatalah orang-orang yang beriman, qila irji'u wara'akum, pergi ke belakang. Maksudnya jangan dekat. Irji'u wara'akum. Bahkan ada ulama tafsir yang menyebut pergi ke belakang tu maksudnya kalau kamu boleh kembalilah ke dunia. Cubalah beramal dengan amalan-amalan yang ikhlas agar kamu boleh mendapat cahaya seperti mana kami mendapat cahaya pada hari ini. Jadi ini satu ayat penegasan, juga ayat kita katalah yang memberikan sesalan yang sangat besar kepada orang-orang munafik. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Lalu kamu dan carilah sendiri cahaya untukmu. Kemudian disebut faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah. Lalu di antara mereka dipasang satu dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam pintu itu ada rahmat dan di luarnya pula hanya ada azab. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemisahan. Kalau di atas dunia kita sukar, Ustaz, nak kenal siapa orang yang kafir ataupun siapa orang yang munafik,
siapa orang yang beriman, tetapi di sana jelas di mana orang-orang munafik ini Allah Subhanahu Wa Taala akan membongkarkan segala penipuan mereka. Orang-orang munafik ini mereka menyangkakan bahawa mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak sedar bahawa mereka sendiri yang terpedaya dengan penipuan mereka sendiri. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Tidaklah orang-orang munafik itu menipu melainkan hanyalah diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Jadi di situ faduriba bainahum bisurillahu babum batinuhu fihi rahmah. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan letak satu dinding pemisah. Yang mana dinding pemisah ini akan memisahkan antara orang yang beriman dan juga orang munafik. Ya. Maka ketika itu berkatalah orang munafik pada ayat yang ke-14 tuan-tuan. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Kemudian orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman. Apa katanya? Apa yang dikatakan? Qalu. Mereka kata bala walakinnakum fatantum anfusakum. Qalu yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, mereka mengatakan, bukankah kami dahulu bersama kamu? Tetapi orang beriman menjawab, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu dalam keadaan ragu, wartabtum, dan kamu ragu-ragu, wa gharratkumul amani, dan kamu ditipu dengan angan-angan kosong, hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur, sehinggalah datang ketetapan Allah dan syaitan datang memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi di sini jelas bahawa orang-orang munafik ini mereka berlakon untuk bersama-sama dengan orang yang beriman untuk mendapat manfaat apa yang didapati oleh orang yang beriman. Kerana orang yang beriman, orang Islam, kita berhak untuk mendapat keamanan, kita berhak untuk mendapat zakat. Jadi mereka ini kadang-kadang nak dapatkan duit tu, kadang-kadang dia berlakon menjadi orang yang beriman. Kadang-kadang setengah orang ni dia berlakon menjadi orang yang beriman kerana apa? Kerana nak merosakkan Islam daripada sebelah dalam. Dan kalau kita baca sejarah Ustaz, memang ada di kalangan orang-orang kafir, mereka ini masuk ke dalam Islam hanya semata nak merosakkan Islam daripada dalam. Jadi disebutkan di sini fatantum anfusakum. Kamu hanya mencelakakan diri kamu. Kerana apa? Kerana kamu tidak ingin untuk menyerahkan diri kamu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu-tunggu Ustaz oleh orang munafik? Mereka menunggu agar Islam ni binasa. Disebutkan di dalam surah An-Nisa, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasib qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Di mana orang-orang yang munafik ini mereka menunggu-nunggu. Kan? Kalaulah Islam kalah, mereka akan terus melompat ke golongan orang kafir. Kalau Islam menang, dia akan mengaku. Dalam penipuan, mereka mengaku bahawa mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi watarabbastum wartabtum, dan kamu ragu-ragu. Kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan. Kamu ragu-ragu dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kamu ragu-ragu terhadap personality Nabi itu sendiri. Wa gharratkumul amani, dan mereka tertipu. Hatta jaa amrullah, sehinggalah mereka ini datangnya kematian terhadap mereka. Kalau di sini disebut amrullah, kalau kita buka dalam kitab tafsir menyebut amrullah di sini bermaksud datanglah kematian, wa gharrakum billahil gharur, dan syaitan datang memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Fal yaum la yu'khadhu minkum, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripada kamu, mahupun orang-orang kafir, wala minal ladina kafaru ma'wakumun nar, tempat kamu di dalam neraka, hiya maulakum, itulah tempat berlindungnya kamu, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini jelas bahawa orang-orang kafir, orang-orang munafik di hari akhirat kelak, mereka tidak akan dapat menebus diri mereka daripada sebarang azab. Mereka, orang kata kalau atas dunia ni Ustaz, kadang-kadang kita kalau ada kabel boleh terlepas hukuman. Kan? Kalau kabel kita kuat, kita buat apa jenayah ke apa, kadang-kadang kalaulah kita pandai main di mahkamah, kita boleh terlepas.
tetapi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kan? Jadi tidak ada seorang yang boleh menebus diri dia daripada azab. Kalau ikut perasaan ataupun orang kata apa, kalau ikut apa yang diingini oleh orang kafir pada ketika itu, mereka sanggup menebus diri mereka dengan mana-mana ahli keluarga mereka. Tak kisah. Kadang-kadang dia sanggup berikan, kalau ketika itu mereka sanggup berikan, nah ambillah anak aku dibakar supaya aku boleh terlepas. Tetapi pada hari itu wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada seorang yang akan menanggung dosa orang yang lain. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini. Jika tuan-tuan lihat di skrin, kita ada perkataan qabasa, disebutkan pada ayat yang ke-13, bermaksud mengambil, dan ia disebut 3 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi qabasa, mengambil, disebutkan naqtabis min nurikum pada ayat yang ke-13, di mana orang munafik cuba untuk mengambil sedikit cahaya daripada orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, banyak disebutkan tentang orang munafik, maka kita perlulah belajar menjauhi sifat orang munafik. Kalaupun kita tidak, alhamdulillah, harapnya kita tidaklah tergolong dalam golongan munafik, tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita ada sifat-sifat munafik tu. Itu yang kita perlu jaga. Kan banyak sangat sifat munafik, takut-takut di hari akhirat kelak kita tergolong terus di dalam golongan munafik. Jadi kita kena berjaga-jaga dengan sifat munafik yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat dia, wa idza tumina khana, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Antara sifat-sifat dia adalah apa? Bila diberi amanah, mereka akan mengkhianati amanah. Bila mereka berjanji, mereka akan melanggar janji tersebut. Bila mana mereka bergaduh, mereka akan, orang kata apa, meletuplah, mereka akan meletup. Jadi itulah antara sifat-sifat munafik, dan banyak lagi sifat munafik disebutkan di dalam Quran dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa, tuan-tuan, agar dijauhi diri kita ni daripada sebarang sifat nifak. Kan, kadang-kadang tuan-tuan, sifat munafik ni kalau kita biasa ada dalam diri kita sentiasa, maka ia akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang lebih bahaya. Kita berehat sebentar, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum Belum sampaikah waktu bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuknya dalam zikrullah, dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian daripada ayat yang ke-16 yang akan kita baca sama-sama dan juga tadabbur daripada Dr. Muhammad Arif Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, bilakah tiba waktu untuk kita khusyuk dalam zikrullah. Satu perkataan yang memang mudah disebut, khusyuk, tapi bukan ia satu benda yang sangat mudah untuk kita dapat laksanakan. Walau macam mana pun, bukanlah alasan untuk kita tidak khusyuk. Dan insya-Allah, mungkin insya-Allah doktor akan cerahkan kepada kita dalam ayat 16 ini satu bentuk pertanyaan yang sangat penting bagi kita orang-orang yang beriman untuk khusyuk dalam zikrullah. Baik, sebelum kita teruskan bacaan ataupun 3 ayat lagi, jom kita mengaji sikit tajwid. Terlihat di slide kita dalam ayat yang ke-14 yang kita dah baca di awal tadi sebelum kita rehat tadi, sempurnakan sebutan huruf ra dalam ayat yang ke-14 tu, potongan ayat yang ke-14, wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur.
daripada awal sampai di hujung ada berapa huruf ra di situ. Maka huruf ra ni ringkasnya huruf yang dia ada sifat yang disebut sebagai tafkhim, tebal, dan juga sifat disebut sebagai sifat yang tarqiq, nipis. Ra ada keadaan-keadaan yang kita kena baca tebal dan ada keadaan yang kita kena baca nipis. Maka sempurnakan sebutan itu. Kalau tebal, kita tebalkan huruf ra. Kalau nipis, kita nipiskan huruf ra. Jom kita baca sama-sama. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. So, ada berapa huruf ra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai yang terakhir yang kita berhenti wakaf tu. Ke-7 ra dalam contoh ayat ni semuanya kita baca dengan tebal belaka. Kerana berbaris di atas, dia berbaris di depan, dan dia mati sebelumnya berbaris di atas. Maka contoh dalam ayat yang kita baca tadi, semuanya ra tu dibaca dengan secara tafkhim, secara tebal. Ra tak boleh baca dengan ra. Wa gharrat tak boleh baca dengan ra. Ru walaupun baris depan dibaca dengan tebal. Al-gharur tak boleh baca al-gharur. Tak nak betul-betul menebalkan huruf ra itu. Jadi itulah sikit sebanyak tentang cara menyebut sebutan tebal ataupun disebut dalam istilah tajwid at-tafkhim pada sebutan huruf ra. Sama-samalah kita beramal dan banyaklah kita baca Doktor dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ra itu dibaca dengan secara suara yang tebal. Wallahu a'lam. Jom Doktor. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang bagi Anas sangat jelas ya, sangat jelas ya Ustaz. Tapi itulah orang Melayu kita ni Ustaz, kalau ra baris atas biasa kita dengar tebalnya. Tapi masalah bila ra baris depan Ustaz. Bila ra baris depan tu kadang-kadang ramai yang tak tebalkan. Betul. Dia sama tingkatan ketebalan dia tu ada beza ke macam mana Ustaz? Ya, kalau sudah pastilah kalau ra yang berbaris di atas ketebalannya tidaklah sama ra bagi depan. Tetapi tetap dibaca dengan tebal. Cuma tidaklah bunyi itu setebal seperti mana ia baris atas. Tapi tetap kena baca dengan tebal. Tak boleh baca kafaru, tak boleh. Kafaru kalau baca baris tebal. Juga baris bawah. Kalau kita baca birih, tak boleh baca biri. Tak boleh baca ri. Kita baca dengan nipis. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan di luar sana, sekarang tuan-tuan dah tahu yang ra ni ada ketebalan dia pula bertingkat-tingkat lah. Betul. Yang tebal kalau baris atas tu kena tebal lebih lah. Kalau baris depan tu tebal juga. Jangan tidak ditebalkan. Kalau baris bawah tu barulah tarqiq. Cuma di sini kita mungkin dengar tafkhim, tarqiq, tapi tuan-tuan Quran ni tidak boleh lari daripada talaqi dan musyafahah lah. Tuan-tuan perlulah balik dan cari ustaz untuk membetulkan ra tuan-tuan. Ya. Jadi alhamdulillah. Kita kembali pada halaman yang ke-539. Kalau kita lihat tadi Allah daripada ayat 12 sehingga ayat yang ke-15 Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang al-munafiqun, yang di mana mereka ini tiada apa-apa cahaya yang boleh mereka guna untuk menerangi jalan mereka di akhirat kelak, yang mana akhirnya mereka ini akan jatuh sebelum dapat pergi ke titian sirat tu, mereka akan terjatuh dahulu di dalam api neraka. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang munafik. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang perbalahan, daripada sebarang nifaq, daripada sebarang sifat-sifat orang munafik dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Jadi ayat yang ke-16, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak mempersilakan terlebih dahululah Ustaz Tirmizi untuk membaca ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor. Jom sahabat-sahabat kita terus pada ayat 16, 17 dan 18 muka surat 539.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Sadaqallahul Azim. Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini satu soalan yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan kepada kita semua. Ya, kalau kita lihat muka surat ini, kita lihat daripada ayat-ayat yang dibincangkan sebentar tadi, daripada bagaimana cahaya yang terbentuk pada diri orang yang beriman, kemudian kita lihat pula pada bagaimana orang-orang munafik merayu-rayu untuk mendapatkan cahaya daripada orang-orang yang beriman, tetapi apakan daya, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan pada ketika itu. Bila mana kita telah mendengar bagaimana orang munafik akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-15 itu disebut ma'wakumun nar hiya maulakum, kan, tempat tinggal kamu adalah neraka. Orang munafik mereka ingin memberikan tebusan, ambillah sesiapa pun, tetapi bebaskanlah kami daripada api neraka, tetapi ia sekali-kali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita telah mendengar semua ini, bila mana kita telah menghayati ayat-ayat ini, maka Allah bertanya kepada kita. Apa yang Allah tanya? Belum sampai masa dia lagi ke Ustaz? Ya, belum sampai masa lagi ke untuk orang-orang yang beriman ini untuk khusyuk hati mereka dengan zikrullah, dan juga apa kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai masa dia lagi ke? Belum sampai ke Ustaz? Kadang-kadang kita ni orang-orang muda, kan, dia kata tak apa, banyak lagi masa, kan, banyak lagi masa. Kita nanti, aku bila dah tua nanti aku pergilah surau. Sekarang tak ada masa, aku tak ada masa, kan. Sekarang kerja banyak sangat, kan. Untuk agama tidak ada masa, tetapi untuk dunia masa banyak, kan. Tetapi untuk bila mana dia dah tua, belum tentu pula dia akan ke surau. Kerana apa? Kerana tidak dilatih dirinya ketika usianya muda. Maka inilah Allah tanya kepada kita, alam ya'ninil ladina amanu, belum sampai masa dia lagi ke? Belum lagi ke sampai masanya untuk kamu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hati kamu itu khusyuk dengan zikrullah. Zikrullah ini para ulama menyebut dengan Al-Quran, kan. Zikrullah wa ma nazala minal haq, zikrullah dan apa yang telah turun daripada kebenaran, itu keduanya merujuk kepada Al-Quran. Maksud dia belum sampai masa lagi ke untuk tuan-tuan untuk menghayati Al-Quran, kan, untuk membaca Al-Quran, untuk mendekati Al-Quran, kan, untuk mengambil panduan-panduan dan juga mengamalkan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran,
wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kamu menjadi seperti ahli kitab yang terdahulu. Kan? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kerana apa? Ahli kitab yang terdahulu mereka telah melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Bermaksud ahli kitab yang terdahulu, mereka meninggalkan kitab mereka dengan begitu lama. Mereka meninggalkan kitab mereka dengan begitu lama yang akhirnya kerana itu hati mereka menjadi keras. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka meninggalkan kitab mereka dengan begitu lama, hati mereka menjadi keras. Wa kathirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang yang fasik. Apa yang kita boleh belajar tuan-tuan daripada ayat ini? Bermaksud kalau kita meninggalkan Al-Quran, Ustaz, kalau kita meninggalkan Al-Quran dalam masa yang lama, kan? Contoh hari ini kita baca, nak baca lagi, bulan depan baru nak baca. Ataupun setengah orang lagi dahsyat, Ustaz, Ramadan baru buka. Ramadan baru buka tu, Ustaz, masuk dalam apa tu, kita katakanlah dia masuk dalam kalau masa Ramadan tu kita buat apa? Tadarus. Kita buat tadarus, kan? Jadi ketika buat tadarus baru dia nak buka. Baru nak buka mushaf, lepas tu baca Allahu Akbar. Baca kelang kelibut. Kan? Ustaz yang jaga tadarus tu pening kepala nak betulkan. Ya, orang-orang yang lain ni duk tunggu ni, Allah bila lah dia ni nak habis, nak balik ni, tak habis-habis lagi. Kan? Jadi dia buka Quran hanya ketika Ramadan, bukan benda yang tidak baik tuan-tuan, baik. Tetapi lama sangat meninggalkan Al-Quran. Kan? Bila nak buka balik Al-Quran, tunggu Ramadan akan datang. Habis raya, ambil Quran tu, simpan elok-elok, letak atas rak, dah. Itulah. Kita jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Ada juga cerita pengalaman kan. Ada makcik datang nak betul huruf lah kan. Betul huruf, nak belajar balik. Nak belajar balik lah. Lama dah tinggal, makcik dah lama dah tinggal ni. Ustaz, ya tak apa, makcik baca. Oh, dah kerah lidah dah baru nak baca balik. Bila last baca? Dulu masa khatam dulu. Sekolah rendah. Allah. Sekolah rendah. Nak mula balik. Saya kata. Ada juga yang persepsi begitu. Bila dah khatam, okey dah. Mana dah lepas satu syarat, buat pulut kuning, lepas tu stop. Lepas tu baru nak belajar balik. Mungkin dah dapat muhasabah tu nak belajar balik. Memang agak sukar sedikit nak mengembalikan balik. Sebab lama sangat tinggal. Betul. Jadi kalau boleh, macam doktor katalah. Ya, betul. Jangan lama sangat. Kita kena faham ya. Bahawa Al-Quran ini dia bukan macam membaca Al-Quran macam dia ibadah haji lah. Dia bukan macam tu. Memandangkan haji dah dekat. Dia bukan kita buat sekali kemudian habis, kemudian dah habislah haji. Kan? Al-Quran bukan begitu. Al-Quran bukan kita baca sekali, khatam, alhamdulillah, keluar pulut kuning, semua orang kenyang, habis. Bukan musim, tak musim. Bukan macam tu. Dia bukan atas musim. Kerana Al-Quran ini adalah macam Al-Quran ini ibarat udara untuk kita, di mana kita memerlukannya sentiasa. Panduan-panduan daripada Al-Quran ini kita patut rujuk sentiasa, bukan hanya pada ikut masa yang kita mahu. Kan? Jadi tuan-tuan, dekatilah diri kita dengan Al-Quran, sentiasalah membaca Al-Quran, sentiasalah mentadabbur ayat-ayatnya. Kan? Kemudian barulah hati kita boleh jadi khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran ni, Ustaz, kan, dia ada kekuatan dia tersendiri. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kan? Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bila mana mereka mendengar Al-Quran, taqshair, dia akan jadi macam kulit mereka akan jadi macam dipanggil apa tu? Dia kalau orang sejuk-sejuk macam tu, dia akan rasa bulu roma dia naik apa semua. Ya, betul. Kemudian thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian apa? Kulit mereka, hati mereka akan menjadi lembut dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita belum sampai ke level tu tuan-tuan, maka kita perlu berusaha lebih. Kan? Kalaulah kita belum lagi, bila orang baca Al-Quran, tak ada rasa nak menitiskan air mata, maka maksudnya kita perlu lebih berusaha. Perlu lebih membaca, perlu lebih menuntut ilmu. Kerana Al-Quran ini, orang yang menghayati Al-Quran, orang yang betul-betul dapat menghayati Al-Quran adalah mereka yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran. Kerana itu disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketahuilah bahawa orang yang paling takut kepada Allah adalah golongan ulama. Kenapa?
Kerana orang ulama ni, kalau kita baca ayat yang tadi, contohnya kita baca alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita baca, kita cuma fikir, mungkinlah ada di kalangan kita yang fikir tajwid kena kasih betul. Ada yang langsung tajwid tak kira dah, main langgar je, itu lagi harulah. Tapi ada alhamdulillah yang jenis tajwid kena jaga. Tetapi makna tu tak berapa nak sampai ke dalam hati. Diriwayatkan bahawa seorang Al-Fudail ibn Iyad, pada satu masa dia nak pergi, adalah disebutkan ada satu maksiat yang dia nak buat. Kemudian dia terdengar ada seseorang membaca ayat ni, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kan? Jadi ketika itu Fudail mendengar, belum ayat ini menyebut belum sampai masanya lagi ke untuk kamu nak khusyuk kepada Al-Quran. Maka ketika itu Al-Fudail kata, tak jadi aku nak buat maksiat tu. Terus berhenti dan bertaubat. Belum sempat buat. Itu orang kata, bila orang yang betul menghayati Al-Quran, bila orang yang betul memahami Al-Quran, mereka bila mendengar Al-Quran, kesan dia kepada jiwa tu sangat-sangat besar. Jadi itu yang apa yang kita cuba nak capai. Kerana apa tuan-tuan duduk di depan kaca TV cuba untuk memahami Al-Quran? Kerana tuan-tuan kalau boleh nak Quran tu berjalan bersama-sama dengan tuan-tuan. Nak bawa dalam hati ni ada Quran. Kalau tak semua pun sedikit. Kan? Yang kita nak bawa lah ke dalam kubur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahawa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Kan? Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Kenapa disebutkan ayat ni selepas ayat yang tadi? Soalan. Ya? Kenapa disebutkan? Kerana kalaulah Allah mampu untuk menghidupkan bumi yang telah mati dengan mengeluarkan pokok-pokoknya, kan? Maka begitu juga Allah mampu untuk menghidupkan hati yang mati dengan mendengar dan membaca serta menghayati Al-Quran. Itu dia nak tekankan tu. Ya. Jadi disebutkan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kemudian disebutkan innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Akhir sekali muka surat ini ataupun halaman ini diakhiri dengan ayat tentang bersedekah, ya, di mana orang lelaki yang bersedekah dan juga orang perempuan yang bersedekah. Menarik Ustaz kalau kita lihat, ya, orang kata Islam ni menzalimi golongan wanita, jauh sekali. Jauh sekali. Dalam bab-bab akhirat, dalam urusan akhirat tuan-tuan, dalam urusan akhirat Allah memandang kita semua sama. Kerana itu bila mana disebutkan pada ayat yang ke-12 sebentar tadi, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kemudian mukmin dan juga mukminat. Di sini pula Allah menyebut musaddiqin dan musaddiqat. Jadi dalam urusan akhirat, baik lelaki atau wanita, di depan mata Allah kita semua sama sahaja. Mari kita lihat pula resolusi untuk sesi kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin. Resolusi yang pertama ataupun tindakan kita yang pertama adalah kita boleh memperkayakan amalan sedekah agar dikurniakan cahaya yang terang semasa di akhirat. Yang kedua, buang sifat ragu terhadap kebenaran hari kebangkitan dan segeralah membuat persediaan. Dan yang ketiga tuan-tuan, hidupkan hati yang khusyuk dan sentiasa bersemangat dalam menjalani tugas seorang hamba. Untuk lebih memberkati majlis ini, saya nak mempersilakanlah Ustaz Tirmizi untuk membaca doa. Falyatafaddal mashkura. Baiklah, sama-sama penonton sekalian, untuk sama-sama kita doakan keselamatan dan juga kesejahteraan kepada masa-masa banjir yang sedang dialami oleh mereka semua di Baling, Kedah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, ketabahan dan juga menggantikan dengan yang lebih baik serta mengganjari ganjaran pahala buat mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'na fi sa'atina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la shahidan illa taqabbaltah.
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat. Seperti biasa kita mengajak kepada semua untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung ataupun gerakan Al-Quran ini. Moga-moga setiap sumbangan kita dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dengan Al-Quran Karim. Dan jangan lupa untuk saksikan ulangan pada malam ini dan juga esok pagi, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum.